pagi ni kita bersama dengan Puan Nurul Hafizah binti Hassan selaku rakan kongsi utama firma Guaman NHA. Macam pagi ni kita nak kongsikan tentang tentang perundangan ya. Undang-undang kerja. Undang-undang kerja. Perkataan kerja lah. Assalamualaikum Puan, selamat pagi. Salam. Okey, untuk soalan yang pertama ni Puan ya. Nak tanya apakah yang perlu pekerja tahu tentang kontrak kerja ni? Dan adakah penting untuk membaca semua kontrak tersebut? Apakah yang perlu ada dalam kontrak tersebut? Ya, apabila kita dapat yang pertama, soalan dia adalah adakah kita perlu membaca kontrak kerja? Ya, pertama kita mesti membaca semua benda lah, semua kontrak. Jadi baca semua terma-terma kerana sebenarnya kita ada satu hak untuk meminta pindaan-pindaan tertentu dilakukan sebelum kita menerima sepenuhnya kontrak tersebut. Okey. Soalan kedua tadi adalah apa yang perlu ada dalam kontrak pekerjaan. Sebenarnya walaupun tak ada kontrak pekerjaan, kita ada akta-akta yang mengawal majikan lah kan untuk memberikan manfaat tertentu seperti cuti, cara nak berhenti dan sebagainya. Tapi kontrak juga diperlukan kerana kadang-kadang ada tempat kerja yang dia tak boleh nak bagi kerja 8 jam. Dia perlu kerja di macam contoh offshore dan sebagainya, dia akan kira per hour dan sebagainya. So the longer we work, lebih banyak gaji contohnya kan. Jadi kontrak-kontrak ni penting untuk memasukkan satu adalah waktu pekerjaan, cuti-cuti yang dibenarkan, benefit contohnya dia ada benefit gigi ke, benefit baju ke dan sebagainya. Dan apa yang paling penting adalah skop pekerjaan tersebut dimasukkan. Skop pekerjaan ni adalah penting sebab nanti kalau dia bagi satu kerja yang kita tak sepatutnya buat ataupun kerja yang kita sepatutnya nak tu ditukar-tukar dalam tu, jadi yang ni kena check dengan betul lah. Skop pekerjaan kena dimasukkan dan kemudian terma-terma bagi pemberhentian kerja ataupun apa kita panggil probation kan. Apa probation ni? Probation tu kita kena tengok lah, kadang-kadang probation dia kata dia boleh berhentikan 24 jam dan sebagainya. Dan juga adalah kita kena check juga, kadang-kadang ada setengah-setengah kontrak memasukkan ganti rugi yang tidak perlu. Dan ada kontrak memang justify lah dia masukkan ganti rugi kerana dia telah provide training, kos yang memerlukan kos tinggi dan sebagainya. Contoh dia hantar keluar negara dan sebagainya. So terma-terma ni mesti diperiksa sepenuhnya sebelum kita sign lah. Puan, untuk soalan yang kedua ni Puan, soalan dia macam ni, jika di dalam kontrak tersebut sudah tertulis kalau berhenti kena bayar 26,000, tapi selepas beberapa bulan saya langgar kontrak terbabit dan saya berhenti kerja, adakah saya perlu membayar 26,000 tersebut atau ada cara lain? Okay, baik. Apabila dalam sesuatu kontrak dituliskan 26,000 ni, biasanya dia dipanggil liquidated damage, iaitu bila berhenti je terus automatik kita kena bayar. Okey. Dan soalan tadi, selepas beberapa bulan saya berhentilah, katalah kontrak ni 2 tahun, saya berhenti dalam 6 bulan. Biasanya terma-terma meminta wang ganti rugi ni adalah tidak sah kecuali majikan telah mengeluarkan kos yang sama untuk memberikan kita latihan dan sebagainya. Macam saya kata tadi, dia pergi overseas ataupun training guna mesin dan sebagainya, dan majikan keluarkan kos flight, hotel dan sebagainya yang berjumlah 26,000, maka majikan tadi boleh menuntut semula dalam kontrak tadi. Tapi ada juga kontrak-kontrak merepek lah yang memang masukkan sahaja tapi dia tak ada bagi apa-apa pun. Jadi kontrak sebegini boleh dilawan. Cuma apabila kita sign tu, kita check ada klausa sedemikian, kita kena tahulah daripada awal adakah dia akan provide kita training sebanyak 26,000. Jadi mengetahui risiko tersebut, jadi kita tak adalah sign satu kontrak ataupun terima pekerjaan tersebut apabila kita kena bayar 26,000, kalau berhenti you kena bayar. Biasanya saya tengok syarikat-syarikat yang tidak tentu hala lah kita panggil kan, dia meletakkan satu-satu harga ni untuk mengugut pekerja-pekerja daripada berhenti. Dan sebenarnya kalau lawan pun mereka tak boleh kuat kuasakan klausa ni sekiranya tiada bukti yang mereka telah memberikan sesuatu dengan nilai sedemikian. Yang boleh membuatkan kontrak terbatal ni ada beberapa lah. Contoh katalah semasa kita sign dia kata 26,000 akan provide satu training tapi dia tak provide langsung, itulah dari tak ada. Ataupun tadi pekerjaan tadi dia katakan kita ni jadi jurutera dan sebagainya, tapi kemudian apabila diberikan kerja detail dan sebagainya, jadi benda ini kita panggil boleh vitiate kontrak, boleh batalkan kontrak tersebut lah. Cuma yang susah dia bila kita dah sign, kita nak berhenti, kita kena lawan dulu kat mahkamah baru sebagainya kan, sebab kontrak itu menyusahkan kita lah. Tapi kalau dalam keadaan lain boleh dibatalkan kontrak sedemikian. Itu nak tanya Puan lah Puan, kalau lah sekiranya kan ada berlakunya, yalah kata orang tu pasal masalah kontrak ni,
step pertama kita nak kena pergi mana dulu? Nak cari lawyer dulu ke ataupun kita nak pergi pejabat buruh dulu? Okey. Kalau saya pecahkan kepada dua, satu masalah kontrak, satu masalah buruh. Okey, apabila pertama sekali kita diberikan tawaran dan kontrak, kita sepatutnya periksa dulu dengan peguam. Ini cadangan saya lah. Kerana masalah yang berlaku selalunya di peringkat permulaan perjanjian pihak-pihak. Okey, katakan kita tak check, kita dah sign dan sebagainya, so masalah berlaku dekat pekerjaan tersebut. Jadi kita sebenarnya pejabat buruh ni adalah untuk orang yang bergaji sehingga RM2,000 je. Okey. Dalam akta buruh dia adalah untuk tuntutan gaji yang tak dibayar dan ada certain benda boleh tuntut di pejabat buruh. Bagi masalah macam diberhentikan tanpa sebab yang sah dan ada perkara-perkara lain yang perlu dituntut, kita selalunya pergi ke mahkamah industri. Kebanyakannya untuk orang yang bergaji RM2,000 ke atas. So kita pergi ke sana. Untuk mahkamah buruh ni ada tuntutan lain. Untuk mahkamah industri ni kita akan boleh minta untuk reinstate balik, bagi balik pekerjaan tu kepada kita. Tapi kalau dalam keadaan memang dah tak boleh lagi dah, mustahil nak kerja dekat situ lagi, so mungkin akan ada satu assessment lah daripada pegawai sama ada benda tu boleh dibawa ke mahkamah ataupun tidak. Jadi tadi kalau ada masalah dalam masa 60 hari perlu laporkan di pejabat buruh atau pejabat perhubungan industri, supaya akan adalah interview, settlement dan sebagainya, dan kalau tak boleh settle juga barulah akan masuk ke mahkamah buruh atau mahkamah industri.